Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لنا وهداية نصوح ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا وإنها من ملائكة المقربين وافتح لنا أبوابك عندنا يا رب. رب اشرح لنا سرنا ويسرنا وحفظة من لساننا. قال الشيخ من سنة لا نفعنا في الدارين. Sekian. Syahdan bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajarkan dia itu wajib pada hukum syara'. Artinya dituntut akan dia akan sebagai tutut yang lazim. Tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Syahdan bermula hukum pada belajar ilmu usul, pada belajar ilmi usuluddin. Dan mengajarkan dia. Hukum syara', hukum pada belajar dan mengajarkan ilmu usuluddin. Itu wajib pada hukum syara'. Hukum taklifi lah. Jadi maknanya wajib pada syara' belajar dan mengajar akan ilmu usuluddin. Apa maknanya? Artinya ditututkan dia. Ni nak masuk makna wajib lah ni. Wajib syara'. Ditututkan dia akan belajar dan mengajar. Dituntutkan dia akan belajar dan mengajar. Ditutut. Talab. Kita maklum daripada kitab yang tadi, maknanya benda wajib tu benda yang ditutut buat kan. Ditutupkan dia akan sebagai tutut yang lazim. Sebagai tutut yang lazim. Tutut tu tututan yang lazim, yang mesti. Mana mesti kena belajar, kalau belum tahu lagi mesti kena belajar. Bagi orang yang ada ilmu, sekiranya kalau ada orang yang nak belajar bersama dengan dia, maka wajiblah di atas dia tu mengajar. Maka tututan belajar dan mengajar tu tututan yang lazim, yang mesti. Apa makna tututan yang lazim? Tiada dimudahkan. Itu nak tafsir mana tutut yang lazim. Tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Tidak diberi kemudahan pada meninggalkan dia kan belajar dan mengajar. Jadi mana tak ada jalan lah. Tidak ada jalan untuk nak tinggal belajar dan mengajar tu, tidak ada jalan. Jadi maknanya nisbah bagi orang yang belum tahu lagi, mesti kena belajar, tak ada jalan untuk nak tinggalkan belajar. Dan juga nisbah bagi orang yang ada kebolehan
pada ilmu usuluddin, sekiranya kalau ada orang nak belajar bersama dia, mesti dia mengajar. Tapi kalau tak ada orang nak belajar sama dia, itu tak wajib lah. Tak wajib lah dia. Tak wajib mengajar lah. Kemudian maka dibagi akan wajib pada syarak itu atas dua bagai. Jadi wajib belajar, wajib mengajar. Tadi itu wajib dah, tapi wajib itu dibagi kepada dua bagai. Wajib belajar ilmu usuluddin, wajib mengajar ilmu usuluddin. Maka wajib belajar dan wajib mengajar itu dibagi kepada dua bagai. Mana dia? Pertama, wajib yang fardu ain pada belajar. Pertamanya wajib belajar ilmu usuluddin, wajib tu wajib fardu ain. Jadi kalau kita kira tu jadi 4 lah. Belajar wajib fardu ain, belajar wajib fardu kifayah. Mengajar pun 2 juga, mengajar yang wajib fardu ain, yang wajib fardu kifayah. Maka ambil satu dulu ialah belajarkan ilmu usuluddin yang mana hukum dianya wajib fardu ain pada belajarkan dia. Sakat mana nak jadi wajib fardu ain, sakat mana belajar tu jadi fardu kifayah. Lepas tu kita nanti rasa tengoklah kita ni masuk dalam atas kita sendiri ni, atas kita masing-masing masuk dalam bagaimana, masuk dalam wajib ain ke wajib kifayah kita belajar. Dalam masa kita belajar, kita nanti tengoklah adakah wajib fardu ain di atas kita ni, kira masing-masing. Setengah orang tu fardu ain dah lepas, tapi belajar juga belajar fardu kifayah. Maka sakat mana yang dikatakan fardu ain pada belajar ilmu usuluddin, dia katanya bermula qadar yang wajib fardu ain. Sakat ni kalau tak lepas fardu ain lagi. Kalau dah lepas, mana dah lepas daripada fardu ain. Bermula qadar, kita tahu sakat mana dikatakan fardu ain, sakat mana lepas daripada fardu ain. Dia katanya bermula qadar yang wajib fardu ain. Qadar yang wajib yang jadi fardu ain tu mengetahui dia, wajib fardu ain mengetahui dia, mengetahui ilmu usuluddin itu, iaitu barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq. Itu ya. Barang yakni pengetahuan, artinya qadar pengetahuan, qadar pengetahuan yang mengeluarkan mukallaf, mengeluarkan orang mukallaf, yakni lepas orang mukallaf daripada taklid. Lepas daripada taklid kepada tahqiq, kepada jadi tahqiq. Kepada tahqiq maknanya kepada tahu dalil. Jadi kalau dia kejap kata Allah ada, Allah dia, tetapi dia tak tahu dalil, dia tak tahu dalil, maka masih wajib fardu ain lagi di atas dia belajar sehingga dia pandai, dia tahu dalil.
apabila dia tu tahu dalil, lepaslah dia daripada taklid dan masuklah dia masuk dalam golongan orang yang tahqiq. Jadi maknanya apabila tahu dalil, dah lepas daripada taklid. Dah jadi tahqiq. Maka kita nilai kepada diri kita masing-masing lah. Adakah kita ni dah tahu kita taklid lagi ke kita dah tahqiq? Lepas tu di mana? Tahu dalil dah tahqiq. Lepas dah daripada taklid. Begitu ya. Lepas tu dalil tu ialah dalil ijmali saja, tak mesti dalil tafsili. Iaitu barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq. Mana apabila kita tahu sakat ni kita dah lepas daripada taklid, masuk kita dalam hukum orang tahqiq. Jadi apa perbeza di antara taklid dan tahqiq? Taklid maknanya tak tahu dalil, taklid lah. Kejap tu memanglah kejap. Kalau tak kejap, tak kemas tu tidak sah iman di awal lagi. Dah kejap, sebab kena jazam, kena putus. Kena jazam, kena putus. Kalau tak jazam, tak putus, tidak sah di awal lagi. Lepas tu apabila dah kejap, dah kemas, maka soal pulanya, tahu dalil ke tak tahu dalil di atas yang dia kejap pada satu-satu i'tiqad tadi. Kejap ke tidak kata Allah ada, Allah sedia, dah kejap. Sah dah iman dia. Tetapi tak tahu dalil masih ada dalam taklid lagi. Maknanya masih wajib dia belajar lagi. Kena belajar lagi. Kemudian apabila dia tu belajar sehingga dia tu dah nampak dalil pada fikirannya, pada hatinya, walaupun tak pandai nak urai ke orang pun tak mengapalah. Maka lepaslah dia daripada taklid, masuklah dia di dalam hukum tahqiq. Jadi tahqiq tu kira kat mana? Kira katanya apabila seorang tu tahu dalil, Allah ada, wajib ada, mustahil tiada. Dalilnya begini. Tahqiq lah dia. Tak pandai cerita ke orang tu, tu benda lain. Dah nampak. Dah nampak. Kalau dah tahu dalil, dah nampak dalil, maka lepaslah dia daripada fardu ain. Lepas tu kalau nak belajar lagi, tambah lagi, itu masuk dalam bahagian ilmu, itu bahagian kifayah pula. Tengok. Dan iaitu mengetahui yang wajib bagi Allah 20 dengan tafsil, dan yang mustahil atasnya 20 dengan tafsil satu-satunya dengan dalil. Dan jikalau dengan dalil ijmal sekalipun, dah cukup. Jadi maknanya, dan iaitu barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq itu, mengetahui ma'rifah. Mengetahui mana ma'rifah, mana jazam lah. Mengetahui yang wajib, ini perkara-perkara, sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20. Yang wajib bagi Allah 20. 20 ni mengikut yang masyhur, artinya 13. Itu ni dia ambil 20 ni mengikut yang masyhur. Tapi kalau mengikut yang rajahnya 13 saja kan. Jadi maknanya dia kena tahu segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20. Mengikut kaum yang masyhur, artinya 13. Tahu tu dengan tafsil. Tahu tu dengan tafsil. Dengan maknanya kalau dia kata sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu amat banyak. Itu sekadar ijmal begitu.
Sifat-sifat yang wajib bagi Allah ialah segala sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu amat banyak. Lepas tu kalau kita tanya, cuba sebut satu-satu, cuba ingat satu-satu, dia tak kuasa. Maka itu tak lepas lagi. Dia kena boleh, dia kena tahulah katanya mana dia yang wajib 20 atau 13 tu. Walaupun nak sebut tak boleh, tapi kalau dia kira tu dia boleh hadirkan dia dalam hati dia. Kalau kita suruh cuba bilang mana dia 13 20 wujud apa pula dia bilang wujud, kalam, kudrat, hayat, qiyamuhu. Tapi cukuplah 13 tu, cukuplah 20 tu. Tetapi tak mengikut tertib, tak mengapa lah. Artinya dia tak pandai nak sebut bahasa Arab pun tak mengapa lah. Artinya kalau nak suruh bilang satu direct tu dia tak boleh nak bilang. Tapi kalau bagi masa bagi dia tulis, dia boleh tulis cukup. Dengan maknanya dia tahu, dia tahu 20 sifat dengan secara tafsir, tahu satu-satu. Dan yang mustahil atasnya, atas Allah 20. 20 atau 13. Mengikut khilafkan. 20 artinya 13. Pun yang mustahil pun kena tahu satu persatu juga. Mengetahui itu dengan tafsil satu-satu. Dengan dalil, yakni serta dalil. Jadi maknanya dia kena tahu gini, Allah ada, Allah wajib ada, Tuhan kita wajib ada, mustahil tiada. Dalilnya gini. Allah wajib sedia, mustahil baru. Dalilnya begini. Dalil bagi wajib sedia, mustahil baru begini. Tu kena tahu begitu. Katalah sampai 13 artinya sampai 20. Tapi dalil yang dia nak tahu, yang mesti kena tahu untuk nak lepas daripada taklid kepada jadi tahqiq tu, dan jikalau dengan dalil ijmali sekalipun dah cukup untuk nak lepas daripada taklid, untuk nak masuk dalam golongan tahqiq, dalam tahqiq tu dah cukup. Tak mesti dalam dalil tafsili panjang tu, tak mestilah. Tengok contoh misalnya seperti isbat aqaid yang 20 dengan dalil baru alam ini. Ini misal bagi dalil ijmali. Misal bagi dalil ijmali seperti isbat menyabitkan aqaid, pegangan-pegangan yang 20 itu Allah ada. Allah ada, mustahil tiada. Allah sedia, mustahil baru. Dia isbat tu menyabitkan sebab apa Allah ada. Dia isbat dengan dalil, mana dia dalil? Baru alam ini. Dengan dalilnya, apa dalil? Baru alam ini. Mana dalil kata Allah ada makhluk ini, alam ini? Mana dalil kata wajib Allah, wajib ada Allah, mustahil tiada alam ini, makhluk ini? Mana tu dalil dia tahu begitu. Dah. Tapi dia jangan ikut orang kata lah. Orang kata dalilnya makhluk ini, saya pun tak tahu juga. Macam mana? Itu tak nampak dalil. Itu taklid pada dalil pula. Kata mana dalil, kalau macam-macam kita suruh anak-anak kita hafal, Allah wajib ada, mustahil tiada, dalilnya makhluk ini, alam ini, dia pun ikut. Kita suruh dia kata kan. Jadi kalau tanya dia, kalau dia peksel lah, mana dalil? Dia tulis kata makhluk ini. Lepas tu tanya, tahu dia macam mana makhluk ini? Orang kata begitu. Itu tak lepas. Maknanya kena nampak lah. Katanya kena nampak. Jangan ikut kata orang katanya. Dalil wajib wujud tu ialah makhluk ini. Saya pun tak tahu juga macam mana jadi dalil. Itu tak mada lagi. Tak memada lagi. Itu taklid pada dalil pula.
dia kena bagi nampak. Jadi maknanya makhluk ini Allah ada dalilnya, makhluk ini, alam ini. Kalau Allah tak ada, siapa nak buat? Itu dah jadi dah. Nak ada alam ini, kena ada yang membuat, kena ada Tuhan yang membuat. Itu jadi dah. Dah nampaknya begitu dalam hati, itu dah jadi. Lepas tu dia sebab wajib ada, wajib wujud makhluk ini dalilnya. Wajib sedia Allah, dalilnya makhluk ini. Wajib kekal Allah, dalilnya makhluk ini, alam ini. Dan mana? Serta lemah ia, jadi dia tak mampu, dia tak kuasa. Serta lemah ia daripada menetapkan dalil itu, serta lemah ia. Serta lemah ia, dia tak kuasa daripada menetapkan dalil, ini mengkupaskan dalil, menghuraikan dalil itu daripada pihak baru ke, baru alam ini, atau daripada pihak imkan ke, atau pihak kedua-dua. Dia begini. Dia tak pandai lagi. Dia katanya, kita tanya mana dalil kata Allah kuasa. Dia kata makhluk ini, kalau Allah tak kuasa nak buat, macam mana nak ada? Makhluk ini tentu Allah kena kuasa buat. Tak kuasa buat, macam mana nak ada? Itu dah jadi dah. Tapi kalau sebenarnya kalau kita tanya sikit lagi, kalau dia kata tadi, dia jawab kata kalau Allah tak buat, macam mana nak ada alam ini? Allah nak buat, mesti Allah kena kuasa. Tapi dia tak tahu yang dia kata tu, yang dia katanya alam ini ada sebab Allah kuasa, Allah yang membuat. Dia tak tahu alam ini tu jadi dalil bagi kudrat san itu tilik kepada baru alam ini ke, atau tilik kepada imkan alam ini ke, atau tilik kepada kedua-dua, imkan dan baru. Dia tak tahu. Tapi dia tahu sekadar tu dah cukup. Tengok. Serta lemah ia daripada menetapkan dalil. Nak takrib, nak huraikan dalil daripada pihak baru, ini baru alam ini ke, atau daripada pihak imkan ke, atau daripada pihak kedua, baru dan imkan. Dia tak tahu di situ. Lemah dia. Pun tak mengapa. Tengok. dia sebenarnya kita kalau nak mendalami itu kita kena kira begini kan. Mana dalil Allah kuasa, mana dalil bahawa, mana dalil katanya, mana dalil yang menunjuk di atas ada Allah, wajib ada Tuhan, mustahil tiada. Maka kita jawab katanya dalilnya alam ini. Tapi semata-mata diri alam ini tu kita tak boleh jadi dalil. Tak boleh jadi dalil, melainkan kita kena tilik kepada baharunya dan tilik kepada imkannya. Artinya tilik kepada kedua-dua. Begitu. Kita kena tilik begitu. Jadi maknanya dia tilik kepada baru macam mana? Kita jawab katanya begini, alam ini ialah dalil bagi ada Allah. Alam ini dalil bagi ada Allah. Kalau orang tanya, kenapa alam ini jadi dalil bagi ada Allah?
Kenapa alam ini jadi dalil bagi ada Allah? Tak tahu saya. Tapi dia pandai kata tak ada Allah. Kalau Allah tak ada Tuhan, siapa nak buat? Pandai dia kata begitu. Tapi kalau kita tanya kenapa alam ini jadi dalil bagi ada Allah? Kita kena jawab gini. Kita jawab kata sebab alam ini baru. Tu makna tilik kepada baru alam ini. Apa begitu? Jadi maknanya makhluk ini jadi dalil bagi ada Allah. Tilik kat mana? Tilik ke pihak mana? Katanya alam ini jadi dalil bagi ada Allah, ada Tuhan. Tilik kepada baharunya. Jadi maknanya sebenarnya dalil bagi ada Allah ialah baru alam ini. Bukan semata-mata alam ini. Baru alam ini tidak pun imkan alam ini, tidak pun kedua-dua. Baru alam ini atau imkan alam ini. Tilik ke situ. Sebab tu dia katanya serta lemuh daripada menetapkan dalil daripada pihak baru ke artinya pihak imkannya artinya pihak kedua-dua. Jadi alam ini jadi dalil bagi ada Allah. Tilik kepada mana? Tilik kepada baharu dia. Atau tilik kepada imkannya. Atau tilik kepada kedua-duanya. Tilik ke situ sebab kita apabila kita menetapkan dalil, kita takrirkan dalil, kita menghuraikan dalil, kita kata begini, Allah ada dalilnya makhluk ini. Tengok. Maka kita katanya alam ini baru. Alam ini baru. Benda baru, benda yang asal tak ada kan? Tak begitu? Benda baru, benda yang asal tak ada. Asal tak ada. Kalau asal ada tu qadim. Asal tak ada, kedatangan ada. Tak begitu? Asalnya tak ada, kedatangan ada. Maka mesti kena ada yang mengadakan. Mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Tu makna kata baru. Itu dah mana kita dah nampak tu. Jadi maknanya memang kita dah tahu gitu kan. Kita dah tahu gitu katanya alam ini jadi dalil bagi makhluk ini. Sebab tu dia katanya kalau tak ada Tuhan, siapa yang nak buat alam ini? Gitu. Lepas tu kita tanya kenapa begitu? Sebab alam ini asalnya tak ada. Tiba-tibanya ada sekarang. Mestilah kena ada yang membuatkan dia. Mana kalau dia hurai begitu, dia dah nampak kata alam ini jadi dalil tilik kepada baharunya. Tilik kepada pihak baharu. Itulah. Begitu. Atau tilik kepada imkan. Alam ini benda mungkin. Terima ada, terima tiada. Alam ini benda mungkin. Tu kalau tilik kepada imkan. Alam ini benda mungkin. Apa makna? Terima ada, terima tiada. Tapi asalnya tiada. Tak begitu? Asalnya tiada. Maka sekarang dia ada. Ada dan tiada dia tu diterima. Maka daripada tak ada kepada ada, mesti kena ada yang mengadakan. Sebab benda imkan benda yang sama di antara ada dengan tiada. Benda yang sama di antara ada dan tiada. Ada pun diterima, tak ada pun diterima. Tetapi asal tiada. Maka apabila sama di antara sama macam neraca, ni yang kalau kita ingat dalam huraian sifat wujud tu dia katanya sama di antara ada dengan tiada macam neraca. Tidak berat mana-mana satu, melainkan kena ada yang memberat kepada sebelah mana-mana. Jadi alam ini
imkan, benda mungkin samu di antara ada dan tiada. Tiba-tiba berat sebelah balik ada. Ha. Berat sebelah balik ada, mesti kena ada yang memberatkan sebelah balik ada. Mana mesti kena ada yang mengadakan. Itu huraian begitu yang kita maklum, kita terdengar kata dibanding seperti neraca yang sama berat tu, itu tilik kepada imkan kalau huraian begitu. Itu tilik alam inilah juganya. Tapi tilik kepada imkan dia, sebab tu dihuraikan seperti neraca sama berat katakan. Ingatkan gitu kan. Itu tilik kepada imkan. Boleh juga pun. Boleh juga pun. Tapi kalau tilik kepada baru, kita kata tadi, asalnya benda baru, asal dia tak ada, tidak ada yang tidak boleh berubah daripada tak ada kepada ada, malaikat kena ada yang mengada. Kalau tilik begitu, tilik kepada apa dia? Baru. Tilik kepada pihak baru. Jadi pendek katanya, alam ini jadi dalil. Tapi boleh kedua-dua. Kita nak tilik kepada baharunya atau tilik kepada imkannya. Maka sekiranya kalau kita tahu katanya makhluk ini, alam ini jadi dalil, serta tahu katanya pihak mana-mana tilik pada baharu dia, tilik kepada imkan dia, maknanya dah lepas daripada dalil ijmali, dah tinggi pada dalil ijmali dah tu. Kalau dalil ijmali dia tak tahu, dia tak kuasa nak takrirkan dalil, nak uraikan dalil, tilik pada baru alam ini, tilik pada imkan ke atau tilik kepada kedua-dua, dia tak mampu. Itu dah ijmali dah begitu, dah mada dah. Tapi kalau dah pandai itu lebih dah. Begitu. Jadi nak bagi tahu begitulah. Jadi maknanya alam ini jadi dalil bagi tiap-tiap satu daripada akidah sifat-sifat 20 atau 13 tu, tilik kepada imkan dia atau tilik kepada baharunya. Alam ini benda baru, asalnya tak ada. Asalnya tak ada. Daripada asal tak ada, tiba-tibanya sekarang tu ada, mesti kena ada yang mengada. Kalau huraian begitu, maknanya dia tilik kepada baharu alam. Pernah dengar kan begitu kan? Kalau kita baca kitab tu, kita tengok kitab mana-mana, kalau dia huraian dalilnya begitu, maknanya dia tilik pada baharu alam. Tapi kalau kita tengok dalam belajaran sifat wujud, dia kata alam ini benda mungkin sama di antara ada dan tiada. Ada dan tiada tu bersamaan, tak boleh berat kepada mana-mana sebelah. Malaikat kena ada yang memberat. Tiba-tiba berat sebelah balik ada, mesti kena ada yang memberatkan. Itu tilik pada imkan gitu. Pun memadai juga. Gitu ya. Jadi ulang sekali lagi, ia katanya seperti isbat aqaid yang 20 itu, 20 atau 13, tak kilas. Dengan dalil baru alam ini. Dengan dalilnya ialah baru alam ini. Baru alam ini. Jadi alam ini itu dalil, tilik kepada baharunya. Atau tilik kepada imkannya. Itu dia dah betul lah cakap tu. Dengan dalil baharu alam ini. Tu. Tilik pada baharu kalau cakap gitu. Atau boleh juga dengan dalil imkan alam ini. Imkan alam ini. Pun boleh juga. Atau kita nak tilik kedua-dua pun boleh juga. Ambil mana-mana satu, tilik pada baharunya atau tilik pada imkannya atau tilik kepada kedua-dua pun boleh juga. Dah.
Tapi yang cakap dalil ijmali ni orang tu dia lemah daripada nak menetap, nak tilik pada baru dia, nak tilik pada imkan atau pihak kedua, dia tak kuasa dah. Tapi dah cukup dah. Dan lemah pula hendak menolakkan syubhat yang datang ia syubhat, hendak membinasakan dalil yang ia mengambil dalil itu. Dia tak kuasa nak tolak, nak menolakkan syubhat yang datang ia syubhat. Syubhat yang datang tu datang tujuannya untuk nak membinasakan, nak merosakkan, nak anti akan dalil yang dia mengambil dalil. Kalau orang tanya dalilnya, dalil bagi Allah ada tu ialah alam ini. Sebab alam ini baru hingga akhirnya. Lepas tu kalau orang kata tahu di mana, kata alam baru. Kalau alam nak ada sendiri macam mana? Dia tak kuasa. Dia tak kuasa nak tolak. Dia tak, saya pun tak tahu nak jawab. Tapi saya kemasnya begini. Jawabnya begini. Itu dah cukup. Kalau pandai tolak tu maknanya lebih dah tu. Lebih daripada fardu ain dah tu. Bahkan masuk dalam fardu kifayah dah tu. Dan lemah pula hendak menolak syubhat yang datang ya syubhat. Datang hendak membinasa, merosakkan dalil, membatal, mana nak intikan dalil-dalil yang dia mengambil dalil. Dalil yang dia jadikan dalil. Alam ini baru, alam inilah jadi dalil bagi ada Allah. Orang inti di atas tu ada datang syubhat. Dia katanya alam baru boleh jadi baru tapi tak mesti Tuhan jadi. Ada sendiri pun boleh jadi. Dia tak kuat, tak pandai nak tolak. Itu pun dah cukup. Kalau begitu maka dalil jumli atau dalil ijmali itu yang dapat kebanyakan manusia menetapkan dia. Dan dalil jumli itu yang dapat kebanyakan, yang boleh, yang pandai, yang tahu oleh kebanyakan manusia. Menetapkan dia, mentakrirkan dia. Banyakkan orang pandai benar ni. Seperti gembala kambing dan gembala unta. Mana orang pelihara kambing, orang bela unta dan orang dusun. Adalah mereka itu orang dusun, orang berkebun. Jadi gembala kambing, gembala lembu, orang bela kambing, bela unta ni mana biasanya orang tak nak belajar sangat dah. Orang dusun, hidup pun dia tu tak belajar sangat dah. Sekadar sikit-sikit gitu. Hidup pun dia tu buat kebun lah. Apabila melihat suatu yang ajaib, apabila dia tengok benda yang rasanya pelik, berasa heran, berasa ajib, berkata mereka itu, Subhanallah, siapa yang menjadikan ini? Subhanallah, siapa yang menjadi? Siapa yang menjadikan ini tu bukan maksud nak tanya dia tak tahu ni. Dia rasa ajib. Maknanya yakni tiada menjadikan dia kan benda akan yang ajaib tadi malaikat Allah. Dia kata subhanallah, siapa lagi nak buat? Kata begitu, bukan tanya nak tak tahu. Macam anak kita buah-buah kat rumah. Kita tinggal kat rumah, tinggal anak tinggal kita keluar daripada rumah, tinggal anak 2-3 orang kat rumah. Balik tengok pinggang pecah. Pinggang cawan pecah, benda bersepuh dari rumah. Masuk tengok, siapa lagi? Bukan tanya tak tahu. Siapa lagi ni buat gini? Yang buah tu, tu maknanya dia tengok burung seekor burung yang cermin, subhanallah siapa lagi buat burung ni? Maknanya tak ada yang lain, malaikat Allah yang membuat. Itu dah cukup. Itu menunjuk kata dia tahu katanya
Burung tu apa dia tadi? Benda ajaib tadi tu apa dia? Makhluk ini dah tu, alam ini tak mesti kesemua. Mana salah satu daripada alam ini untuk nak jadi dalil, dah cukup. Mana dalil burung seekor ni, dah cukup lah. Bukan nanti seluruh, tak mesti. Tengok, dia kata subhanallah, siapakah buat menjadikan ini? Mana dia kata tanya begitu tu, mana cakap dengan secara ajib. Yakni tiada menjadikan dia melainkan Allah. Maka mengambil dalil atas mengadakan alam ini Allah Ta'ala. Maka mengambil dalil atas yang mengadakan alam ini ia Allah Ta'ala. Ini ialah Allah Ta'ala. Tengok, cermin-cermin begini, Allah tak ada siapa ni buat macam ni. Allah yang buat. Tu makna dah tahu. Mana dia tahu tu sebut kata elok macam ni, Allah yang membuat tu makna dia tahu kata Allah ada. Seperti ditanya seorang, dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Seperti orang tanya dia, dengan apa, mana dengan dalil mana, dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Katanya, dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kandung. Tahu di mana kata ada Tuhan? Ada yang meretah pada engkau? Dia jawab kata banyak benda yang saya nak tak dapat. Itu menunjuk katanya bukan saya sendiri yang merentah. Bahkan ada yang merentahkan kerjaan saya. Itu dah cukup. Tiada dapat maksud, mana tujuan dia, benda yang dia nak tak dapat. Akan barang yang dikandung. Dan itulah. Itu dah maknanya dia dah tahu dalil ijmali dah tu. Cumanya dalam kitab tu dia cakap begitu. Baru alam ini alam ini, tapi dia tak cerita lah burung ke, kayu ke, batu ke, benda mana. Tapi maknanya alam ini, tapi tak mesti ke semua. Yang kita bimbangnya takut baru alam ini, kita gambar semua alam ini tu jadi dalil. Kena semua. Tak, bukan begitu. Maknanya mana-mana satu saja daripada alam ini boleh dijadikan jadikan dalil di atas i'tikad kita. Tak mesti ambil ke semua, ambil mana-mana satu. Tengok burung itulah jadi dalil. Tengok batu itulah jadi dalil. Tengok pada pokok pisang itulah jadi dalil. Tengok pada apa-apa, benda semua tu asalkan benda-benda yang ada dalam alam ini tu boleh jadi dalil. Itulah. Seperti hikayat kata Asmu'i, keluar aku daripada pada satu hari daripada masjid. Nampaknya panjang cerita. Tapi cerita tu nak cerita katanya orang ni dia tahu dalil ijmali. Maka untuk hari ini kita akhir setakat tu. Dan lagi seperti hikayat kata Asmu'i. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah